nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas rezeki dan kesempatan pada petang ini sekali lagi kita dapat bertemu dan masih lagi kita berbicara berkaitan tentang seorang rasul dan juga seorang insan yang paling agung yang merupakan acuan didikan tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah-kisah baginda Nabi ini menjadi teladan kepada kita, menjadi rujukan kepada kita dan juga menjadi ikutan kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-18 dan insya-Allah kita akan sambung pada bab hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akan berbincang berkaitan tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, okey, ibu-ibu boleh tengok pada muka surat 16 dan 17, ini adalah sinopsis. Saya tak ada gambar lah, ibu-ibu boleh buka muka surat 16 ke 17. Ini adalah sinopsis tahun yang pertama hijrah. Apa yang berlaku pada Nabi pada tahun yang pertama hijrah. Okey, bermula daripada Safar tu Nabi mula berhijrah dan Nabi sampai pada bulan Rabiul Awal. Sampai di Quba 8 Rabiul Awal. Dan Nabi SAW sampai di kota Madinah sekitar dalam 12 ataupun 13 Rabiul Awal. Sampai betul-betul di bandar kota Madinah. Kemudian sampailah bulan Ramadan, barulah berlakunya peperangan yang pertama. Tempoh daripada Rabiul Akhir sampailah ke bulan Syaban ni, ini adalah tempoh yang musuh banyak buat serangan kepada Nabi secara psikologi. Namun mereka ni Nabi SAW dan para sahabat masih lagi belum turunnya satu perintah untuk mereka berperang. Tidak ada lagi. Nabi masih lagi menunggu-nunggu keizinan daripada Allah untuk mempertahankan diri mereka dengan senjata. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan perintah mengizinkan baginda Nabi SAW berperang apabila diserang. Nabi tak dibenarkan berperang tanpa sebab. Kalau diserang, barulah Nabi diizinkan untuk keluar berperang. Maka barulah pada bulan Ramadan, bulan Syawal dan bulan Zulkaidah itu berlakulah 3 peperangan yang awal dan dinamakan sebagai Sariyah. Ini rentetan awal lah. Cumanya hari ini kita akan bicara berkaitan tentang hijrah. Okey. Baik. Dalam peristiwa hijrah baginda Nabi SAW, okey, cuba ibu-ibu buka pada muka surat yang ke-18. Tengok pada muka surat yang 18. Okey, pada muka surat yang ke-18 ni, okey, pada muka surat yang ke-18 ni, kita tengok tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Begitulah perjalanan para sahabat yang berhijrah meninggalkan keluarga, harta dan kampung halaman mereka iaitu Mekah. Mekah ni siapa-siapa pun. Jangan kata Nabi, kita sendiri pun baru pulang seminggu 2 daripada kota Mekah, kita mesti ada kerinduan kepada kota Mekah. Mesti ada. Bayangkan, ini kan pula Nabi dan para sahabat iaitu mereka yang lahir dan membesar di kota Mekah. Maka sudah tentulah perasaan mereka, jiwa mereka itu adalah pada kota Mekah. Nak berhijrah pula bukan di tempat yang lebih baik, tetapi satu bandar ataupun kota yang kotor, kota yang ada wabak penyakit dan kota yang mengalami peperangan demi peperangan. Saya pernah sebut pada awal kuliah dahulu, yang mana ayah dan ibu Nabi SAW wafat secara mengejut adalah kerana wabak penyakit yang mereka terkena di kota Yathrib. Okey, ini kota yang kotor dan berpenyakit. Seperti Bilal bin Rabah yang jatuh sakit, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, bangsawan Mekah yang meninggalkan pangkat dan segala hartanya kerana agama. Samalah dengan Abdurrahman bin Auf, jutawan Mekah. Ini 3 orang sahabat yang masyhur yang terkena satu penyakit dikenali sebagai penyakit humma. Humma ni iaitu penyakit demam panas. Okey, penyakit demam panas. Sebahagian ada yang mengatakan ini adalah kerana kerinduan pada kota Mekah. Tapi sebenarnya mereka kena penyakit ini adalah kerana wabak yang merebak di kota Yathrib.
Okay, wabak yang merebak di kota Yathrib. Mengetahui keadaan para sahabat ini, Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Madinah seperti cinta kami kepada Mekah atau lebih daripada itu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sinilah Nabi mendoakan supaya sahabat-sahabat ni tidak ada istilah homesick kan. Dia tak ada rasa kerinduan kepada kampung halaman sebab mereka berhijrah dan memulakan hidup yang lebih baru di kota Madinah. Jadi Nabi doakan supaya kecintaan mereka itu berada di kota Madinah lebih daripada kecintaan mereka pada kota Mekah. Sebab itu kita tengok bila sahabat Nabi SAW hijrah ke Madinah, tidak ada sahabat yang berhijrah ke kota Mekah semula. Tidak ada semuanya berhijrah ke kota Madinah. Dan kalau hijrah, mereka akan hijrah luar daripada kota Madinah dan luar daripada kota Mekah. Tidak ada yang lepas kota Madinah, patah balik ke kota Mekah, menetap semula kota Mekah. Tak ada. Kebanyakannya mereka terus duduk menetap di kota Madinah ataupun mereka keluar pergi ke tempat yang lain untuk berdakwah. Di sini sebenarnya hijrah ni mengajar kita keluar daripada zon selesa kita. Okay? Dan hijrah ini merupakan tradisi orang soleh dan orang yang mencintai kebenaran. Kenapa? Bermula daripada Nabi berhijrah, para sahabat mengikuti jejak langkah para sahabat pun berhijrah. Daripada para sahabat sehinggalah para salafus soleh, sehinggalah kepada kita ni, orang yang mencintai kebenaran dan mencintai kebaikan ni adalah orang yang berhijrah. Sahabat Nabi SAW, kalau ikut logik akal kita, mereka menetap di Madinah dan menetap di Mekah. Secara logik, better mereka duduk di kota Mekah dan kota Madinah. Kan, better kan? Tapi apa yang berlaku? Kebanyakan para sahabat Nabi ni, lepas Nabi wafat, sebahagian besar daripada mereka berhijrah. Ada pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Bahrain, ada pergi ke Yaman, ada yang tinggal ke Syam. Kalau ibu-ibu pergi ke Jordan, ibu-ibu boleh tengok. Daripada makam Sa'ad bin makam Muaz bin Jabal, pergilah makam Syurah bin, kemudian makam siapa lagi? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini makam-makam para sahabat ni. Kenapa mereka dikebumikan di Syam? Sebab apa? Mereka berhijrah untuk berdakwah. Bahkan sahabat Nabi yang paling masyhur, antara yang masyhur siapa? Abdullah bin Abbas, kan, Ibnu Abbas, anak saudara, anak sepupu Nabi SAW, anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi ni. Dia orang Mekah, tapi dia tak duduk di Mekah dan dia tak meninggal di Mekah. Dia meninggal dekat mana? Dia meninggal di Taif. Sebab itu masjid di Taif tu, masjid yang paling besar, namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Di tapak masjid tu, adanya makam perkuburan Abdullah bin Abbas. Dia sendiri memilih untuk wafat dan hidup yang baki-baki hidupnya tu di kota Taif, bukan di kota Mekah. Sebab apa? Mereka keluar zon selesa mereka dan mereka keluar untuk berdakwah. Bayangkan kalau mereka tak berhijrah, mereka mengambil keputusan untuk selesa di tanah haram, sudah pastilah dakwah ini tak sampai kepada kita dan sudah pastilah dakwah ini tak sampai ke seluruh pelosok dunia. Jadi kita ni, hijrah yang kita perlu lakukan bukan pindah rumah lah, tapi daripada tak baik berubah menjadi baik, dan daripada baik berubah menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sebab itu hijrah ni dia tidak ada tempoh dan dia tidak ada had. Sehinggalah kematian tiba kepada kita, barulah berhenti untuk berhijrah. Sentiasa berubah. Daripada tak baik jadi baik, daripada baik menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Yang inilah yang diajarkan dan inilah teladan daripada peristiwa hijrah baginda Nabi SAW. Okey, kemudian daripada riwayat yang lain, daripada Abdullah bin Abbas, Nabi SAW pernah mengungkapkan, alangkah indah dan sayangnya aku kepada Mekah. Jika tidak kerana kaumku menghalau aku keluar daripadamu, aku tidak akan menetap di mana-mana tempat selainmu. Ini nak ceritalah tentang kecintaan mereka kepada kota Mekah, tapi kerana hijrah, mereka mencintai Madinah lebih daripada kota Mekah. Dan di sini menjadikan kita satu dalil, iaitu mencintai tanah air merupakan satu lambang kepada keimanan. Okey, berbangga dengan tanah air kita, mencintai tanah air kita ni bukan sekadar fitrah,
tetapi dia merupakan satu simbol kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sendiri pun ada rasa hubbul watan, mencintai tanah air baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alright, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok Muharram sebelum hijrah. Okey, ini kita dah bincang hari tu sedikit kan, sebahagian kita dah bincang. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ancam bunuh. Parlimen Quraisy bersidang di Darun Nadwah untuk merancang bunuh Nabi dan mereka telah keluarkan 3 usul. Dan usul yang terima adalah usul daripada Abu Jahal. Kenapa? Sebab Abu Jahal merancang untuk membunuh Nabi secara serentak supaya mereka tidak akan dikenakan hukuman qisas. Bila semua kaum ataupun kabilah terlibat, paling tidak mereka akan dikenakan diat, iaitu denda pampasan sahajalah. Okey, mustahil lah 10 kabilah terlibat, takkanlah 10 pemuda akan dibunuh kerana mereka membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kerana seorang yang mati, semua orang kena hukuman mati. Jadi tak logik lah. Tak logik dari sudut apa? Iaitu dari sudut mereka perlu korbankan satu masa itu ramai-ramai. Sedangkan mereka ni satu bangsa ataupun satu kabilah. Okay? Jadinya Abu Jahal buat satu keputusan ini supaya mereka tak jatuh hukuman tapi hanya perlu membayar denda saja. Dari sudut denda ni tidak menjadi masalah lah sebab mereka adalah bangsa korporat, orang-orang kaya yang boleh bayar seberapa banyak pun insya-Allah mereka boleh bayar. Jadi Abu Jahal fikir itulah keputusan yang paling baik dan paling terbaik bagi mereka. Dan Iblis sendiri mengiktiraf idea dan pandangan daripada Abu Jahal. Okey, dalam waktu yang sama apa yang berlaku iaitu disebutkan dalam kitab Ibn Qayyim, kitab Zadul Ma'ad, iaitu Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah Nabi, pergilah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi keluar daripada rumahnya dan Nabi pergi bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bertemu pada waktu tengah hari. Okey. Nabi bertemu pada waktu tengah hari iaitu pada tengah hari malam tengah hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada waktu malam tersebut. Okey, Nabi keluar tengah hari. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar tengah hari, para ulama kita melihat kenapa Nabi keluar tengah hari? Okey, turun je wahyu tengah hari tersebut terus Nabi keluar. Sebab menjadi budaya bagi masyarakat Arab zaman dahulu, waktu pagi ni ataupun waktu tengah hari ni adalah waktu mereka berehat. Okey, mereka ni aktif bermula daripada petang sampai ke pagi esok. Malam ni dia aktif lah, hidup malamnya. Siang mereka akan tidur dan mereka akan berehat. Jadi Nabi SAW keluar pada waktu tengah hari itu dalam keadaan Nabi tutup kepala Nabi ni dengan tujuan adalah untuk keluarnya Nabi itu tanpa disedari oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Okey, tanpa disedari oleh musyrikin Quraisy. Dan bila Nabi SAW sampai ke rumah Abu Bakar terus faham yang mana kedatangan Nabi ni mesti adalah kerana sudah sampai wahyu keizinan untuk berhijrah. Tuan-tuan boleh bayangkan Abu Bakar ni Nabi tak cakap lagi pun. Tapi dia nampak je Nabi, dia tahu dah ni Allah dah izinkan untuk Nabi berhijrah. Di sini menunjukkan kepada kita Abu Bakar ni adalah sahabat yang sangat bijak lah. Sangat bijak Dia bukan jenis sahabat yang sekali ketuk, sekali buat. Sekali ketuk, sekali buat. Selalunya kita macam tu kan. Cakap baru buat. Tapi Abu Bakar ni adalah orang yang dia pandai membaca suasana. Baik, kenapa Abu Bakar ni dia pandai baca suasana? Sebabnya Abu Bakar dan Nabi SAW ini dua-dua ni adalah orang yang berniaga. Dua-dua ni adalah orang yang berniaga. Dia ada mindset sebagai seorang ahli perniagaan. Tanyalah mana-mana ahli perniagaan. Orang-orang yang berniaga ni, mereka ni adalah golongan yang opportunist lah. Orang yang bukan mengambil kesempatan tapi pandai mengambil peluang. Okay, dia tengok suasana tu dia boleh baca. Okey lah. Sekarang macam hari tu kan. Ni bulan Ramadan ni. Sebelum masuk Ramadan, okey kita dah start dah pergi import buah-buah kurma ni. Kita nak buat jualan jualan buah-buah kurma ni. Kemudian nak masuk Zulhijjah, okeylah kita buat perniagaan sekian.
Jadi Abu Bakar dan Nabi SAW ni dua-dua ni ada kita kata apa? Ada background latar belakang sebagai ahli perniagaan. Jadi Abu Bakar dia nampak je Nabi, oh dia dah boleh baca dah. Okay? Sebab orang berniaga ni dia kena pandai kan. Dia pandai nak nego, dia pandai membaca keadaan, dia pandai membaca suasana. Jadi itulah yang ada kepada Abu Bakar dan itulah yang ada pada Nabi SAW. Bahkan Abu Bakar ni punya bijak. Masa Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat berhijrah, Abu Bakar ni dia tak duduk. Dia sebenarnya nak berhijrah. Okay, dia sebenarnya nak berhijrah sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Lalu Abu Bakar ni dia minta kesempatan pada Nabi, dia minta izin pada Nabi nak berhijrah. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya nak keluar berhijrah ni." Dia kata, "Saya nak keluar berhijrah ni." Apa yang berlaku? Nabi SAW kata apa? Tunggulah. Tunggu, Nabi kata tunggu. Dan Nabi kata apa? Tunggu sampai aku dapat izin daripada Allah untuk keluar berhijrah. Okay? Bila Nabi kata macam tu, Abu Bakar ni dia faham apa? Dia faham sebenarnya Nabi mengajak dia untuk berhijrah bersama. Nabi tak cakap, Abu Bakar kamu hijrah dengan aku. Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata tunggu dulu. Tak apa. Biar sahabat-sahabat lain berhijrah. Aku tengah tunggu keputusan, keizinan daripada Allah Ta'ala. Okay? Nabi tunggu keizinan. Maka Abu Bakar As-Siddiq tu faham. Itu isyarat Nabi mengharapkan Abu Bakar menemani baginda Nabi. Apa yang Abu Bakar buat? Dia tak menunggu. Dia tak wait and see. Tapi Abu Bakar telah membeli 2 ekor unta. Dan unta tu dijaga. Dijaga oleh seorang hamba daripada Abu Bakar ni, iaitu dijaga selama 4 bulan. Okay? Bermula daripada Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Ini 4 bulan ni. Unta ni 2 ekor dijaga. Sebab apa? Unta ni sebagai transportation kepada Nabi dan kepada dia untuk keluar berhijrah nanti. Selalunya kita ni kalau bos cakap, tak apa, projek nanti dulu. Kita pun relax je lah, nanti dulu lah, tunggu arahan. Tapi Abu Bakar ni dia berfikir lebih jauh. Sebab itu Nabi SAW suka dengan Abu Bakar ni sebab dia sangat memudahkan Nabi dan dia menyempurnakan dari sudut dakwah kepada baginda Nabi SAW. Okey. Baik, masa Nabi SAW sampai dekat rumah Abu Bakar, saya share pada ibu-ibu lokasi sekejap Sekejap. Saya share gambar. Alright. Okay. Okey. Baik, ibu-ibu tengok yang ni dataran Masjid Nabawi. Ni sekadar nak bagi tahu je. Ni dataran Masjid Nabawi kan. Ni dataran Masjid Nabawi. Ni Masjid Al-Ghamamah tu. Tanah lapang tempat Nabi SAW dirikan solat sunat istisqa dan tempat Nabi SAW dirikan solat sunat hari raya haji dan juga Aidil Adha. Okey, ni dataran Masjid Nabawi ni. Ini dulu tanah lapang lah. Di sini Masjid Abu Bakar. Sebab Abu Bakar pun, dia pun solat hari raya tu di tanah lapang. Cuma dia tak buat solat di tempat Nabi ni. Dia solat tempat lain. Jadi kawasan tu ditanda. Okey, baik. Ini cerita Madinah. Saya nak tunjuk pada ibu-ibu, iaitu Masjid Abu Bakar yang ada dekat kota Mekah. Okey. Kalau ibu-ibu cam bangunan ni, dulu dia dipanggil sebagai Hotel Hilton dululah. Kat Mekah tu ada satu je McDonald. Kalau ibu perasan, ada McDonald, ada Pizza Hut. Ada McDonald, ada KFC, minta maaf. Ada McDonald, ada KFC. Okay. Dia betul-betul dekat Masjidil Haram tu. Kalau bangunan dekat sini, alamak. Sekejap. Okay. Minta maaf. Okay. Kalau ni bangunan ni kan. Kalau bangunan kat sini ada menara jam tu. Okay. Yang ini kalau ibu nampak ada kawasan masjid. Okay, dalam hotel ni, Hotel Millennium ni, hari ni dipanggil Hotel Millennium. Okay. Dulu dipanggil Hotel Hilton, sekarang panggil Hotel Millennium. Yang ibu-ibu nampak gambar cermin ni,
cermin ni, ini masjid ini masjid. Ataupun surau lah di kawasan hotel. Orang selalu solat dekat sini. Okey. Dekat mana rumah Abu Bakar? Rumah Abu Bakar ni kalau kita naik eskalator ni, naik kat sini. Tapak ni adalah tapak rumah Abu Bakar. Dia atas bukit sebenarnya. Dan masjid yang ada ni namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Inilah tapak rumah Abu Bakar As-Siddiq. Okay, dia berhadapan lah dengan Kaabah, berhadapan dengan Masjidil Haram. Dia orang kaya kan, jutawan kan. Dia punya view rumah dia tu adalah view Masjidil Haram. Okay, ini rumah Abu Bakar. Nabi pula rumah ni daripada mana? Yang ni. Okay, kalau ibu-ibu ingat, yang ni tempat dataran selepas sebelah Safa Marwah tu. Okey lah, yang ni orang kata rumah Abu Jahal. Sebenarnya tidak ada satu pun yang boleh kata declaration lah. Okay, tak ada orang yang boleh kata itu adalah tapak rumah Abu Jahal. Tapi sebenarnya kawasan dataran ni boleh kata inilah kawasan perkampungan dulu. Dataran sebelah Safa Marwah tu boleh kata itulah kawasan perkampungan. Dan daripada sinilah, okay, sebab ni Jabal Abi Qubais yang ibu-ibu tengok ni, ni istana ni di Jabal Abi Qubais. Di kawasan inilah, ni kawasan bukit ni, di sinilah tempat penempatan orang Arab. Nabi SAW duduk dekat area-area sinilah. Rumah Abu Jahal, rumah siapa lagi? Uqbah bin Abi Mu'id. Ini musuh-musuh Nabi ni. Termasuklah rumah Nabi SAW. Okey, dia berada di kawasan dataran yang luas tu, sebelah Safa dan Marwah. Kalau kita habis sa'i, kita akan buat kita akan tahallul kan. Lepas tahallul kita akan keluar daripada pintu Marwah tu kan. Kita akan balik hotel, kita selalu akan lalu kawasan ni. Ni tapak rumah-rumah mereka lah. Jadinya saya nak cerita pada ibu-ibu, daripada kawasan tepi ni Nabi SAW berjalan-jalan sampailah ke hotel Hilton tadi tu, atau hotel Millennium ni yang dekat sini ni, untuk bertemu dengan Abu Bakar. Okey, untuk bertemu Abu Bakar. Boleh? Dapat Okey, Hilton at Jabal Umar. Yang itu hari ni sekarang, bonda. Okey, Jabal Umar ni belah sini. Okey. Yang ini Hilton yang lama ni, Hilton lama. Hilton baru sekarang ni dia ada tak selesai, ada 7 menara kan. Itu Hilton yang barulah. Yang ni Hilton yang lama. Jabal Umar ni dia berdekatan dengan Darut Tauhid tu. Ada satu hotel namanya Darut Tauhid di belah-belah sana tu lah. Itu Hilton yang baru dekat bahagian Misfalah tu. Sekarang ni adalah Hilton yang lama. Hari ni dipanggil sebagai Hotel Millennium. Okey. Saya tengok sekejap. Mungkin ada gambar kawasan Masjidil Haram. Saya cek sekejap Saya nak tunjuk pada ibu-ibu. Okey. Contohlah kat sini kan. Okey. Dekat mana kawasan tadi tu? Okey. Dia kata kita boleh recall. Ni kawasan extension dah ni. Okey. Yang ni Safa Marwah. Alamak, gambar dia pecah lah. Okey. Yang ni kawasan Safa, ni kawasan Marwah. Dataran ni inilah kawasan perkampungan lah dahulu di tapak-tapak rumah ni lah rumah Abu Jahal, rumah Nabi SAW, rumah Khadijah binti Khuwailid, Uqbah bin Abi Mu'id. Ni diorang duduk kat sini. Dekat kawasan ni. Okey. Ni kawasan elit lah sebab apa? Dia dah berdekatan dengan hampir dengan Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan kawasan ni adalah bersebelahan dengan Jabal Abi Qubais. Di atas Jabal Abi Qubais tu, di situlah tempat Nabi membelah bulan. Ibu-ibu nak tahu dekat mana Jabal Abi Qubais ni secara spesifiknya, dia adalah kawasan yang tempat sebelah istana tu, istana sebelah Masjidil Haram ni. Okey, dekat mana rumah Abu Bakar? Nabi daripada sini jalan, Nabi jalan sampai ke sini. Ni menara jam ni. Ni menara jam, kat sini kalau ingat ada lorong-lorong kan. Selalu orang buat infak sabil tu. Ada kedai-kedai jual kebab lah apa kan. Dia dekat sini. Ni. Kat bawah ni ada McDonald, ada KFC, naik tangga-tangga ni, eskalator ni sampailah kat tengah-tengah tu ada satu masjid namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ibu-ibu biasa, selalunya orang lelaki lah, dia selalunya tak nak pergi Masjidil Haram, dia akan solat dekat ni. Dekat dua masjid dekat sini. Satu masjid dekat hotel ni namanya Hotel Millennium ni, namanya Masjid Abu Bakar. Satu lagi dia dekat Menara Safwa dekat tepi ni, yang dipanggil Masjid Ar-Raudah ni. Selalunya dia orang akan solat dekat sini. Saya lah, kalau jemaah saya akan pesan lah. Kalau dekat Malaysia, kita tak nak solat dekat masjid kan. Sibuk lah, solat berjemaah ni tak sempat. Tapi kalau sampai Mekah pun kita tak dapat solat dekat Masjidil Haram. Sebenarnya
itulah kita yang sebenar. Okay, sebab apa? Dekat Mekah ni, kat Madinah ni, kita tak sibuk dah. Kita tak terkejar pergi kerja. Kita tak sibuk dengan urusan-urusan sekian-sekian. Kita memang ber-me time 12 hari, 13 hari tu dekat sana. Okay? Dan sayanglah kita datang daripada jauh-jauh, still tak nak solat dekat Masjidil Haram, tapi solat di kawasan hotel ni. Sayanglah, rugilah. Okay, dalam mazhab Syafi'i, orang yang solat dekat kawasan-kawasan ni, dia sebenarnya terputus soft. Okay? Dan dia tak dapat pahala jamaah. Dia terputus soft. Kita kalau tengok ramai orang solat dekat hotel ni, sampai dekat kaki-kaki, kat lobi-lobi hotel pun orang solat kan. Dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya dia terputus soft. Okay? Melainkan kalau soft ni sampai ke dataran ni, sambung sampai ke hotel, itu lain cerita. Sekarang ni kalau solat biasa, dia akan penuh sampai kawasan ni je. Okay? Keluar sikit-sikit je. Tapi dalam kat belah-belah sini tak ada. Ni semua jadi kawasan laluan kan. Sayanglah kalau kita semayang dekat kawasan dua-dua hotel ni. Okay? Saya anjur kalau ibu-ibu, ayah-ayah ke yang menonton ni, yang pergi ke umrah, kalau boleh pergi Masjidil Haram. Sebab inilah waktu kita nak tarbiah diri kita kan. Kita nak didik hati kita ni supaya sentiasa melazimi solat jamaah dekat masjid. Kan? Kita siap awal, ready awal. Kalau nak pergi hotel selalu, kalau nak pergi umrah selalu kita akan tanya, hotel ni dekat tak dengan masjid? Ingat hotel dekat dengan masjid ni, nak pergi masjid kan? Rupanya nak pergi shopping. Minta maaf saja guru. Okey. Baik. Inilah perjalanan Nabi daripada rumah belah sini pergi ke rumah Abu Bakar di kawasan sini. Okey, Darut Tauhid yang ini. Ini hotel Darut Tauhid yang ini kat Jabal Omar. Ini hotel apa nama dia? Hotel Anjum. Anjum kat sini ada satu hotel namanya Hotel Anjum. Ni 5 star lah ni. Ada satu hotel kat sini. Ini namanya Jabal Omar. Kawasan ni Jabal Omar. Okey. Alright. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, banyaklah. Okey. Menara Jam tu hotel ke? Ya, Menara Jam tu hotel. Ada hotel dalam tu, banyak hotel dalam tu. Tapi selalunya tak ada gambar ustaz. Darut Taqwa. Darut Taqwa. Saya minta maaf, bukan Darut Tauhid, minta maaf. Darut Taqwa. Minta maaf, silap-silap. Oh, saya teringatlah. Okey. Okey, apa saya tadi? Tak ada gambar. Gambar yang mana? Gambar rumah Nabi tu ke? Tak ada. Okey. Alright. Okey, kaki. Okey, kaki sakit le ustaz. Tu perlu okeylah. Betul lah tu kan. Kaki sakit kan. Sebab tu dia solat kat hotel. Tak apalah. Kalau ada keuzuran tak apa. Darut Tauhid kan? Darut Taqwa, Darut Tauhid saya pun tak ingat dah. Dah clear. Tapi saya Darut Tauhid. Tak apalah mana-mana. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dekat rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi dekat rumah Abu Bakar tu, Nabi minta ahli keluarga Abu Bakar ni keluar daripada rumah. Maknanya jangan duduk berhampiran tempat meeting Nabi dengan Abu Bakar. Sebab apa? Nabi tak nak ada rahsia yang terbocor. Okay? Bukan Nabi tak percaya. Abu Bakar kata, ni ahli keluarga aku ni. Tapi Nabi tak nak rahsia tu terbocor. Dan ini sebenarnya yang kita belajar daripada Nabi. Iaitu Nabi ni, dia sangat berahsia dalam hal-hal strategi. Okay? Supaya apa? Kalau ada kalangan mereka ditangkap, takut terlepas. Kalau terlepas, habis. Okay? Kalau terlepas, nanti habis. Apa yang habis? Iaitu takut nanti mereka tercerita, maka akan tak berhasillah perancangan yang dirancang oleh baginda Nabi SAW. Hanya satu perang je yang Nabi bagi tahu mereka nak ke mana. Iaitu dalam perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terakhir bagi Nabi SAW. Itulah satu-satunya perang yang Nabi bagi tahu. Kita nak ke Tabuk, kata Nabi. Okay? Dalam perang yang lain, termasuklah Fatu Mekah, mereka ni tak diketahui. Mereka tak tahu. Nabi kata ready je. Nak ke mana? Nabi tak bagi tahu. Rahsia. Okay? Ini strategi. Tapi ke Tabuk Nabi bagi tahu. Kenapa? Nabi suruh mereka bersiap mental dan fizikal. Kerana perang Tabuk ni perang yang paling sukar, perang yang paling jauh, berhadapan dengan musuh yang paling besar, paling gergasi, iaitu kerajaan Rom. Kemudian mereka ni mengalami kesusahan, kepanasan, musim panas, dan waktu itu mereka perlu menuai hasil tanaman kebun kurma. Jadi Nabi bagi tahu siap-siap, kita nak ke Tabuk supaya apa? Sahabat-sahabat Nabi ni get ready.
Okay, kita bukan main-main ni. Ni pergi nak berperang. Okay. Itu satu je perang yang Nabi bocorkan rahsia. Nabi bagi tahu ke mana. Tapi dalam perang-perang yang lain, Nabi tak bagi tahu. Okay. Jadinya masa Nabi meeting dengan Abu Jahal, dengan Umar, dengan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi libatkan ada 4 orang. Okay. Nabi libatkan ada 4 orang secara ringkasan lah. Okay. Apa dia? Pertama, Nabi SAW letakkan iaitu Abdullah bin Abu Bakar. Siapa Abdullah bin Abu Bakar? Ni adik-beradik dengan Aisyah, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi minta apa? Abdullah ni pada waktu siang Nabi suruh dia ni pergi duduk bergaul dengan orang-orang Mekah. Siang kamu pergi jumpa dengan orang-orang Mekah, jangan pergi mana-mana. Pergi bergaul dengan orang Mekah. Nanti petang, okey. Nanti petang kamu ni macam mana dia kata jap. Okey. Okey, nanti petang kamu datang ke Gua Thur. Nabi kata petang nanti datang ke Gua Thur dan maklumkan kepada kami tentang maklumkan kepada kami tentang berita-berita daripada orang Mekah. Kalau hari ni, zaman hari ni ada grup WhatsApp lah, tolong report lah. Abdullah jadi spy. Betul benda Abdullah ni jadi spy. Okay. Pagi dia ambil maklumat, ialah mesti orang Mekah ni akan bincang-bincang di antara mereka kan. Jadi dia ambil maklumat, petang dia akan maklumkan kepada Nabi. Okay. Petang dia akan maklum pada Nabi. Dan dia akan pulang selepas waktu Isyak. Waktu Isyak nanti pulang balik ke rumah. Petang datang, Isyak nanti pulang ke rumah. Okay. Itu Nabi tetapkan kepada Abu Bakar, kepada Abdullah bin Abu Bakar. Yang kedua, Nabi minta tolong kepada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Siapa Amir bin Fuhairah? Amir bin Fuhairah ni merupakan hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq. Okey, hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hamba ni tugas dia adalah ambil kambing-kambing daripada rumah Abu Bakar As-Siddiq, daripada kandang Abu Bakar ni, pergi mengembala ke Gua Thur. Kalau ibu-ibu pernah sampai Gua Thur, selalunya lah kalau ziarah luar di Mekah ni, bas akan pertama dia akan bawa kita pergi ke kaki Gua Thur. Dia tak suruh panjat lah, dia pergi ke kaki Gua Thur, dia tunjuk ni Gua Thur atas tinggi tu. Kalau nak naik tu sejam lebih, nak cecah 2 jam. Dia beza dengan Gua Hira. Kalau Gua Hira 30 minit insya-Allah sampailah. Tapi Gua Thur dia lebih tinggi lagi, sejam lebih. Okey. Jadi dekat bawah tu ada kawasan tempat ragut lah, tempat ragut. Tempat mereka ada sikit rumput-rumput, maka Amir bin Fuhairah ni tugas dia adalah untuk bawa kambing-kambing ni ragut di kawasan tersebut. Waktu petang tu pula diminta Amir bin Fuhairah ni perah susu. Okey, dia perah susu dan dia serahkan kepada Nabi SAW di Gua Thur setiap hari dalam tempoh 3 hari ni. Okey, dalam tempoh 3 hari ni dia akan perah susu dan dia akan bawa susu tu minum kepada Nabi pada setiap hari. Okey, pada setiap hari. Tujuannya apa? Sebab dia bukan sekadar dapat meragut mengembala kambing, tapi dia juga sebagai menyediakan minuman kepada Nabi dan juga Abu Bakar. Dan betul Bonda Nuraza. Dia lepas tu dia akan balik selepas Abdullah bin Abu Bakar sampai. Kan Abdullah sampai petang tadi kan? Di pagi dia ambil rahsia, ambil maklumat. Petang nanti Abdullah nanti on the way daripada Mekah nak ke Gua Thur. Tapak kaki Abdullah tu, maka waktu tu Amir bin Fuhairah akan bawa balik kambing-kambing tu pulang ke Mekah. Dan kambing-kambing tu akan lalu di laluan tempat laluan Abdullah bin Abu Bakar. Dia akan hilangkan jejak kaki Abdullah tadi tu. Itu misi dia. Nampak tak? Nabi ni dia berfikir. Okay? Dia berfikir dan dia merancang. Dia perlukan watak-watak ni adalah untuk melicinkan perjalanan dakwah. Okay. Ketiga pula, Nabi SAW babitkan Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ni dia orang musyrik. Abdullah bin Uraikid ni dia musyrik. Tapi dia ni adalah penunjuk jalan yang paling mahir. Dia penunjuk jalan yang mahir. Okay. Kalau kita sampai ke padang pasir, dia tak macam kawasan biasa. Sebab apa? Dia ada ribut pasir, dia ada angin.
dia sentiasa berubah-ubah. Kalau orang yang tak pandai membaca bintang dan sebagainya, kebanyakannya mungkin dia akan rasa keliru. Tadi macam dah lalu je kawasan ni, sebenarnya tidak kan, kawasan lain. Tapi sebabkan dia punya permukaan muka bumi dia tu sentiasa berubah-ubah. Kerana apa? Tiupan angin dan sebagainya. Jadi Amir bin Fuhairah ni, kemahiran dia sebagai penunjuk jalan. Tapi dalam masa sama, dia adalah orang yang paling amanah. Okay, dia adalah orang yang paling amanah. Dia tak bocor rahsia lah. Jadi Amir bin Fuhairah ni, iaitu dia dijanjikan oleh Nabi SAW, iaitu keluar daripada kota Mekah menuju ke Gua Thur, iaitu 3 hari bermula malam ni. Kamu kira 3 hari daripada malam ni kita jumpa di Gua Thur, kata kan? Okey, dia kata, dan keluarnya nanti bawa sekali tunggangan-tunggangan daripada Abu Bakar. Kan Abu Bakar ada prepare 2 tunggangan tadi kan, unta tu. Jadi tunggangan itu dia tinggalkan dekat rumah Abu Bakar. 3 hari berikutnya Abdullah bin Uraiqi ni akan follow Nabi, tunggu di Gua Thur. Dalam masa sama bawa unta-unta tadi ni pergi ke Gua Thur. Dan dialah yang akan menjadi penunjuk jalan kepada baginda Nabi SAW. Okey. Yang keempat iaitu anak kepada Abu Bakar, iaitu Asma binti Abi Bakrin. Okey, Asma binti Abi Bakrin. Ni anak Abu Bakar ni. Asma ni dia berkahwin dengan Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam. Baik, Zubair bin Al-Awwam ni, ni orang soleh, orang soleh. Tapi kalau ibu-ibu baca, sebenarnya sedih jugalah peristiwa yang berlaku di antara Asma dan juga Zubair. Sebab apa? Zubair ni di hujung-hujung perkahwinan tu, dia menceraikan Asma ni. Zubair ni orang soleh, Asma ni orang soleha. Tapi dua-dua bercerai. Sebab tu kita ni tak boleh berkata-kata yang mudah. Kita kata, dia bercerai sebab lelaki ni, suami dia ni macam ni, macam ni. Dia bercerai sebab isteri dia ni lah macam ni, macam ni, macam ni. Kita tak boleh semudah itu. Sebab kita tak berada di tempat mereka. Kita tak tahu. Jadi kita kena jagalah mulut kita supaya tak menyakiti keputusan orang lain lah. Bahkan kalau ada orang meninggal, isteri meninggal, si suami kahwin baru pula. Kahwin pula dalam tempoh kurang sebulan selepas isteri meninggal. Selalunya orang kata, suami dia ni tak boleh tahan lama lah. Tak setia, isteri baru meninggal dah kahwin dah. Nabi SAW sendiri berkahwin dengan Saudah selepas kewafatan Khadijah, lebih kurang tak sampai sebulan selepas Khadijah wafat. Dan Nabi berkahwin bukan kerana syahwat, bukan kerana tak setia. Tapi perkahwinan itu adalah untuk melicinkan urusan-urusan kehidupan baginda Nabi SAW. Kita tak tahu keputusan orang. Kita tak tahu masalah orang. Jadi sebab itu kita sangatlah berhati-hati dalam urusan-urusan seperti itu. Janganlah kita duk judge, duk hukum orang sekian perkara. Sangatlah perlu kita berhati-hati. Okey. Jadi Asma ni dan Abdullah bin Zubair dia berkahwin, dia dapat ada anak dia. Antaranya anaknya iaitu dikenali sebagai Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Dan seorang lagi anaknya yang bernama Urwah bin Zubair. Kalau tuan-tuan pernah dengar, Urwah bin Zubair ni dia menjadi gubernur di kota Madinah, pemerintah kota Madinah. Manakala Abdullah bin Zubair pula dia menjadi pemerintah di kota Mekah. Jadi ibu-ibu boleh nampak betapa dua anak dia ni, Asma ni cucu anak kepada Abu Bakar Siddiq ni, cucu Abu Bakar, Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair ni, dua-dua ni menjadi pemerintah dekat kota Mekah dan dua-dua ni menjadi pemerintah di kota Madinah. Ni bukan orang calang-calang ni. Ni bukan orang calang-calang. Dan Asma binti Abi Bakrin, dia ni melahirkan Abdullah bin Zubair di Quba. Lepas dia berhijrah dengan Nabi SAW ni, lepas tu dia sampai di Quba dan dia telah melahirkan Abdullah bin Zubair. Masa kelahiran Abdullah bin Zubair ni, dia sebenarnya telah memadamkan satu sumpahan daripada orang Yahudi. Sebab orang Yahudi kata apa? Tidak, kami menyumpah Muhammad dan dia punya pengikut-pengikutnya tidak akan melahirkan zuriat di kota Yathrib ni. Sebab apa? Mereka mengharapkan yang datang ni, yang ini je yang kekal. Yang lain tak ada zuriat-zuriat dah. Mereka akan mati. Okay? Dia mengharapkan macam tu. Tapi Allah mansurkan 2 bulan selepas hijrah, lahirlah Abdullah bin Zubair di Quba, di kota Madinah. Okay?
automatik terbatallah dan terhapuslah sumpahan daripada orang Yahudi yang mana Nabi SAW dan orang-orang Islam tidak dikurniakan zuriat di kota Madinah. Okay? Atau Abdullah bin Zubair. Kalau ibu-ibu pergi ke Mekah, ibu-ibu boleh nampak lagi istana ataupun rumah gubernur, iaitu rumah Urwah bin Zubair. Ya, saya cek. Saya ada tangkap gambar tu. Ya, saya cek. Asalnya ada. Ya, tengok pada muka surat. Okay, tak apa, saya share je. Boleh search ni. Saya search. Okay, alright. Kalau ibu-ibu pergi ke Madinah, ini antara dia. Okay. Ini antara rumah ataupun istana kepada Urwah bin Zubair. Ni anak kepada Asma ni. And dia jadi gubernur jadi gubernur pemerintah di kota Madinah. Dia ni, okay, dia ni walaupun dia ada istana, tapi sebenarnya dia tak duduk kat istana dia. Kalau ibu-ibu pergi sini, dia ada satu rumah kecil sebelah istana dia. Dia duduk dekat rumah kecil tu. Okay, dia duduk kat rumah kecil. Yang rumah dia yang besar-besar ni untuk apa? Dia jadikan sebagai, kalau hari ni kita panggil sebagai dewan serbaguna lah. Orang-orang fakir miskin yang tak ada rumah, tak ada penempatan, duduk dalam istana dia. Dia duduk kat mana? Dia duduk kat rumah sebelah tu. Ada rumah kecil. Kalau ibu pergi ke sini, ini kawasan ni rumah yang telah diperbaiki lah. Okay, bentuk asalnya macam tu. Tak ada bentuk asal kot. Kalau search ni ada kot. Dia tak ada bentuk asal. Dia, kalau ibu-ibu sampai sini, okay, yang ni. Ni bentuk asal dia. Ni sebelum diperbaiki. Ni istana asal dia. Okay, sekarang dah jadi macam yang tadi tu lah. Dah jadi macam ni, cantik je ni. Tapi ni bentuk asal dia, ni istana dia. Okay, kalau ibu-ibu nampak signboard merah macam ni, ni semua tapak sejarah. Okay, signboard untuk tapak sejarah. Jadinya, Urwah ni, dia tak duduk kat istana. Dia duduk ada satu rumah kat sebelah ni. Ibu-ibu akan tengok lah kalau sampai sini ada satu rumah. Dia kawasan padang pasir. Yang ni kawasan padang pasir ni kalau ibu-ibu tengok. Dia akan izinkan orang-orang susah di Madinah ni duduk di dalam rumah dia. Agihan-agihan, kebajikan-kebajikan tu dia akan tunaikan dekat situlah. Okay, ini Urwah, anak kepada Asma. Baik, Asma apa tugas dia? Iaitu Nabi SAW tugaskan kepada Asma supaya Asma ni membawa bekalan makanan 3 hari selepas malam ni. Kan malam ni Nabi nak hijrah. Jadi 3 malam selepas itu, okay, 3 malam selepas itu Nabi minta Asma ni hantar bekalan makanan. Bekalan makanan dan bekalan minuman. Kenapa Nabi minta kepada Asma? Sebab waktu tu Asma ni sedang pregnant. Dia dalam apa kita kata trimester ketiga lah. Jadi tujuan Nabi memilih Asma ni bukan Nabi zalimi Asma. Okay, sedangkan waktu tu ada Aisyah juga. Tapi Nabi memilih Asma supaya tidak ada sangkaan ataupun jangkaan daripada Quraisy yang mana Asma ni akan membantu Nabi. Yalah, sebab dia tengah sarat, takkanlah dia pun nak terlibat kan. Tapi itulah yang Nabi lakukan. Ini strategi supaya mengelirukan musuh. Okay, kalau minta tolong Aisyah mungkin nampak sangat kan. Jadi minta tolong Asma. Dan Asma ni dia pernah ditampar oleh Abu Jahal bila ditanya, "Hai Asma, ayah kamu mana?" Kan? Ayah kamu dengan Rasul pergi mana ni? Dia tak menjawab. Okay, dia tak menjawab.
sampailah dia ni ditampar. Dan satu cerita yang menarik tentang Asma ni, datuknya Abu Quhafah, ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq, ayah dia ni buta. Ayah dia ni, datuk dia pernah tanya, dia kata, Asma, bapak engkau keluar ni tak tinggalkan apa-apa ke? Kan Abu Bakar As-Siddiq ni, dia hijrah, dia tak tinggalkan apa-apa harta untuk keluarga dia dan anak dia. Sebab apa? Dia hanya meninggalkan Allah dan Rasul saja untuk keluarga dia. Ini Abu Bakar, dia hartawan, jutawan. Tapi tak ada pun harta tu diwarisi pada anak-anak dia. Semuanya dilaburkan di jalan agama. Jadinya bila Abu Quhafah tanya, bapak kamu tinggalkan apa-apa tak? Apa Asma buat? Dia nak datuknya tu jangan khawatir, iaitu dia letak dalam uncang, dalam bekas duit ni, iaitu dia letaknya batu-batu kerikil. Lalu bila Abu Quhafah ni goncang-goncang sebelah telinga dia, dia tak nampak kan? Dia kata, oh banyak juga bapak kau tinggalkan duit ni. Sebenarnya bukan duit tetapi adalah batu-batu kerikil. Punyalah anak ni yakin dengan bapak dia, dan betapa bapak dia ni yakin dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan keturunan ni memang jadi orang-orang soleh lah. Keturunan-keturunan yang hebat daripada Urwah dan juga Abdullah bin Zubair. Jadinya Asma ni dikenali sebagai Zatun Nitqain. Ini satu gelaran lah. Sebab apa? Masa dia buat bekalan makanan tu, dia tertinggal tali pinggang dia. Pemegang ataupun tali yang memegang makanan tu tertinggal. Lalu dia koyakkan dia punya tali pinggang dia dan diikat pada makanan dia kiri dan kanan. Bekalan untuk Nabi dan bekalan untuk ayahnya. Dan dia berjalanlah sampai naik ke Gua Thur. Kalau ibu-ibu sampai kat sana, ibu-ibu boleh bayangkan macam manalah wanita yang pregnant 7-8 bulan ni boleh naik sampai ke atas. Kita tak boleh bayangkan. Tapi itulah pengorbanan daripada kalangan para sahabat Nabi SAW. Okey, baik. Itu antaralah babak-babak awal perancangan strategi Nabi. Pengajarannya apa untuk kita? Pengajarannya untuk kita iaitu hijrah ni dia mesti dengan ilmu dan dia mesti dengan strategi. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang berhijrah ni dia tak konsisten. Ramai orang nak berubah. Ramai orang nak berhijrah tapi tak konsisten. Hari ini iman wa yazid, iman ni bertambah. Esok hari iman dia yangkus. Iman dia menurun balik. Jadi macam mana kita nak konsisten untuk berubah, sentiasa bersemangat? Iaitu hijrah dengan ilmu, hijrah dengan berstrategi. Okey, hijrah dengan ilmu dan hijrah dengan berstrategi. Itu antaralah Nabi tunjukkan kepada kita, hijrah Nabi bukan asal boleh je, tapi hijrah dengan strategi. Dan itulah persoalan yang timbul bila mana ada kalangan ulama bincang, kenapa Nabi tak berhijrah dengan Umar? Kan Umar ni biasa dia nak hijrah, dia pergi ke Masjidil Haram dan dia kata apa? Siapa yang nak isteri jadi janda? Siapa yang nak anaknya menjadi anak yatim? Maka tunggu aku di hujung kota, aku nak hijrah ni. Umar Khattab kata macam tu. Kalau ikut logik kita, baik Nabi follow Abu Bakar, follow Umar Khattab kan? Sebab apa? Perjalanan itu tak ada orang ganggu. Umar berhijrah tu tak ada orang ganggu. Tapi Nabi tak memilih Umar, Nabi tetap memilih Abu Bakar. Sebab apa? Nabi nak tunjukkan kepada kita, tak semestinya jalan yang mudah jalan yang terbaik. Tapi jalan yang terbaik itu adalah jalan yang dirancang dengan teliti. Orang yang ada strategi, orang yang merancang, dia mesti berjaya. Okey? Dia tak asal boleh je. Okey, kita jalan je lah. Oh, orang ni nampak lebih selamat, kita ikut je. Tak semestinya. Kejayaan itu bukan pada tempat ataupun jalan yang mudah, tetapi dia merujuk kepada perancangan kita. Kita sendiri yang melalui jalan-jalan kejayaan ni, kita tak asal boleh kan? Kita nampak orang buat macam ni macam mudah je, kita pun nak join lah. Kita tak boleh. Tapi kita berjaya setelah kita merancang strategi-strategi kita, barulah datangnya kejayaan. Sebab apa? Kejayaan itu adalah proses. Kita kena lalui proses tu, kesukaran-kesukaran tu. Barulah kita akan berjaya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian, kenapa Nabi SAW masa hijrah, Nabi tak dikurniakan Buraq? Sedangkan Buraq tu baru turun dalam tempoh beberapa bulan sebelum tu. Masa Nabi ke Sidratul Muntaha ada Buraq, cepat je naik. Tapi masa Nabi hijrah, kenapa Nabi tak diberikan Buraq? Kalau ada Buraq, bukankah mempercepatkan Nabi sampai ke Madinah? Bukankah menyebabkan orang Madinah akan beriman dengan Nabi? Sebab apa? Nampak Buraq kan? Bukankah dengan adanya Buraq itu mendatangkan kewibaan? Ataupun kita kata
menampakkan izah seorang pemimpin kan. Sebab apa? Dia datang dengan kenderaan yang gah ni. Tapi bila Nabi datang, Nabi hanya berjalan kaki je. Tak nampak gah lah dari sudut pandangan kita. Kenapa Allah takdirkan? Sebab Isra' dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang khusus untuk Nabi SAW. Tak menjadi teladan pada kita. Tetapi peristiwa hijrah adalah peristiwa yang menjadi teladan dan ikutan kepada umat Nabi SAW. Bahkan kalau Nabi dikurniakan burak, takut orang kata apa, Muhammad bolehlah berjaya sebab dia dapat burak. Tapi Allah tunjukkan, tak, Nabi berjaya sebab Nabi berstrategi. Okay? Nabi lakukan strategi dan Nabi buat analisis. Dan Nabi menghadapi kesukaran-kesukaran dalam berhijrah. Dan itulah perkara yang kita ikuti. Okay? Itulah perkara yang kita ikuti, jejak langkah baginda Nabi SAW. Okey. Baik. Ada apa-apa soalan ke? Oh, dah 6 suku dah. Okey. Ada apa-apa soalan dulu ke? Alright. Masa Nabi SAW keluar daripada rumah ni, okey. Daripada rumah Abu Bakar ke Gua Thur ni jaraknya hampir 6 km. 6 km. Dan sepanjang perjalanan ke Gua Thur, sampailah Nabi naik puncak Gua Thur tu sampai ke dia punya gua dia. Gua tu berada di atas, puncak sekali Gua Thur tu. Nabi berjalan sambil berjengkit kaki. Berjengkit kaki, kaki Nabi tu berjengkit. Supaya apa? Supaya orang Quraisy tak dapat jejak langkah baginda Nabi SAW. Sampai diorang tak jumpa jejak langkah. Nabi jalan berjengkit kaki. Cuba kita dalam rumah je, jalan jengkit kaki. Sila hari bulan kena gout kan. Alhamdulillah, tak pun kram kaki kita. Bayangkan Nabi jalan 6 km. Dan waktu Nabi berjalan ni, usia Nabi 53 tahun. Bukan muda lah. Kan, dah separuh usia dah. Dan itulah baginda Nabi SAW. Baik, kita berhenti ke surat 19 yang atas ni yang atas ni. Okey, nanti kita akan masuk peristiwa semasa hijrah, iaitu bermula daripada malam hijrah baginda Nabi SAW. Okey, ada apa-apa soalan ke? Sebelum saya serahkan kepada Bonda Ros. Betul, Bonda Hawa. Betul, Nabi sangat fit. 53 sampai ke 63. Waktu tu baru start berperang. Perjalanan jauh, 500 km. Memang fit lah, memang fit. Okay, sebab tu bila cerita pasal Nabi ni, saya sendiri pun malu kan. Kita muda-muda lagi, perutnya dah ke depan dah kan. Nabi sendiri umur 50-an keluar berperang. Orang pergi perang ni maksudnya orang yang fit. Memang betul-betul sihat. Sebab itu Nabi ni, dia punya uban dia, kata Anas bin Malik dan riwayat Al-Imam Tirmizi, dia ada 19 helai saja. Itu pun di belahan rambut Nabi dan beberapa di janggut Nabi. Ada 19. Kenapa Anas bin Malik tahu? Sebab Anas bin Malik ni sahabat kecil budak-budak kecil ni dia teliti sikit tengok orang-orang tua kan. Dia tengok je orang tua. Kalau sahabat-sahabat dewasa ni dia rasa segan nak tengok. Tapi budak-budak kan dia tengok. Kalau anak-anak kita pun macam tu juga kan. Oh, kawan mama je. Kawan mama yang pakai spek mata tu je, yang naik kereta tu je. Dia nampak lebih pada fizikal. Itu Anas bin Malik. Dia sahabat muda. Jadi dia tengok. Dan nak kata bila dikata uban Nabi 19 helai, itu bererti Nabi ni sihat, tubuh badannya sihat, segar. Okay? Sebab ubannya tak tumbuh. Kita tahu uban tumbuh ni mungkin kulit dia punya permukaan kulit dia, mungkin cara pemakanan dia, mungkin dia punya minyak shampoo ke apa ke, ada masalah lah dari sudut kesihatan dia. Hormon-hormon terganggu kan. Tapi Nabi SAW tak macam tu. Okay? Wallahu a'lam. Okay, kita berhenti dekat sini Baik. Saya serahkan kepada Bonda Ros. Silakan Bonda. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ilmu kita pada petang ini di dalam kuliah asal. InsyaAllah Ustaz akan sambung kembali ensiklopedia perang Rasulullah SAW di waktu kuliah yang seterusnya nanti. Untuk pengetahuan semua, kuliah Maghrib kita di Gema Nur Iman malam ini kita akan bersama dengan Ustaz Abdul Mahtuda untuk pengajian Tauhid, dan ada juga kuliah Isyak bersama dengan Ustazah. Boleh rujuk di grup WhatsApp nanti untuk
memberkati majlis. Semoga majlis kita ini bertambah berkat. Mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua. Tak sempat saya nak balas dekat mesej sebelah ni. Tapi saya baca semua ni. Nampak semua ni. Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Plan pergi umrah dengan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz dan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Dia Waalaikumsalam. tak pakai kasut ke Ustaz? Apa dia? Masa Nabi berjengkit-jengkit tu, Ha? ke? Nabi pakai kasut ke tidak? Pakai kasut ke pakai slipper ke? Tak pakai. Pakai. Nabi pakai Nabi ada slipper dia sendiri. Nabi ada slipper dia sendiri. Dengan kasut dia, dengan slipper dia. Ya betul. Oh, capal dia. Capal. Terima kasih. Soalannya bagus. Masa Abu Bakar menyeru siapa yang kalau nak isteri jadi balu, kalau nak siapa nak ngikut tu, yang dia kata macam tu, masih ramai ke pengikut? Ada yang tak ikut? Ya, ada sahabat-sahabat Nabi yang follow Umar Khattab. Tak silap saya ada 25 orang kot ataupun kurang daripada tu. Ramai yang ikut Umar Khattab untuk berhijrah. Sebab apa? Masing-masing takut. Sebab dah cakap macam tu kan. Jadi takut juga. Jadi takutlah sebab Umar ni dia terkenal sebelum Islam tu dihormati, selepas Islam pun dia dihormati. Itu beza Umar lah dengan sahabat yang lain. Atau Umar. Terkenal dia ni. Maknanya tak jalan sama-sama Ustaz. Macam mana benda? Kenapa tak jalan sama-sama? Jalan zaman Umar dengan Nabi? Ya. Tak sama. Umar jalan dulu. Umar dah hijrah dulu dah. Nabi kemudian. Masa Nabi hijrah tu kalangan sahabat kebanyakan dah hijrah dah. Nabi ni antara yang akhir dah. Ada strategi ke atau apa? Strategi? Dia buat begitu lah. Kenapa tak jalan sama-sama? Sebab memang Nabi SAW ni dia satu dia tunggu keizinan daripada Allah. Dia minta sahabat-sahabat jalan dulu. Sebab Nabi dah mimpi dah. Okay. Yang kedua memang itu strategi Nabi. Sebab nak kelirukan musuh. Sebab ada orang nak bunuh dia kan? Ya betul. Sebab tu kalau ibu tengok tu ada tawaran 100 ekor unta. Okay. Saidina Osman masa tu masih di Habsyah Ustaz? Belum. Saidina Osman waktu ni Kan sebelum hijrah dia dah berjalan dah. Dia berjalan dengan isteri Nabi dah. Dia dengan anak Nabi dah. Okey, mereka dah hijrah dah. Kan sebelum hijrah tu Saidina Osman dihantar ke Habsyah kan? Betul. Hijrah ke Habsyah. Tapi ingat dia berada hijrah kali pertama tu. Hijrah yang pertama tu. Maknanya sahabat besar Rasulullah yang menjadi jadi khalifah tu melainkan Saidina Ali setelah berhijrah awal ke Yathrib sebelum Rasulullah. Ya betul. Dan Saidina Ali yang last kali lah. Okay. Ali ditinggal. Kenapa Ali tinggal? Ali ni dia tinggal sebab satu dia nak kelirukan musuh, dia akan duduk tempat Nabi. Kedua, tujuan lebih utama, Ali ni tugas dia adalah untuk kembalikan semula harta-harta orang Quraisy. Orang Quraisy mereka jadikan rumah Nabi tu sebagai tempat simpanan harta mereka. Pelik tak? Dia percaya Nabi sampai simpan barang, tapi bila Nabi cerita agama dia tak terima. Jadinya Ali ni sebelum dia hijrah,
dia akan pulangkan semua harta orang Quraisy kepada orang Quraisy. Barulah dia keluar berhijrah. Sayyidina Ali waktu tu sudah berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Belum. Ali kecil lagi. Ali Masih. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik. Alright semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Seronok Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Tapi kira baik jugalah Quraisy tu kan. Dia tak bunuh Ali tu kan. Bila dia sedar bukan Nabi yang duduk di tempat tidur tu. Kalau ikut geram patutnya kan. Dia boleh bunuh maknanya. Tapi dia tak bunuh, itu mesti dengan wahai Allah punya tu ya. Allah punya. Perancangan Allah dah tu kawan. Ya, perancangan Allah. Kalau kita fikir daripada logik lah. Itu sebab kita bercakap dengan orang Syiah. Orang Syiah dia membangga-banggakan Ali. Kerana Ali ni berani mengganti nyawa tidur di tempat Rasulullah. Rasulullah buat mesti dah diatur oleh Allah. Rasulullah tu menggantikan tempat dia. Dan kalau ikut logik lah, kalau ikut pada semangat perasaan arah orang-orang yang jahat ni, mesti mengapa kau pergi tidur kat situ? Dia kira busuh dia juga lah Ali tu kan. Patut dia bunuh Ali. Tapi Allah pelihara kan. Hebatnya kebesaran Allah kat situ. Orang Syiah ni bodoh lah. Orang Syiah ni bodoh. Mungkin waktu tu kan Sayyidina Ali masih lagi kecil, tak berbaloi jika dia dibunuh untuk mengganti Rasulullah kan. Tapi kalau ikut semangat kemarahan dia tu, memang dia akan bunuh. Bukan dengan kehendak Allah kan. Mesti dia bunuh. Betul. Fikir dengan logik lah kan. Itu sebab Ali tu berani. Ali tu tak mati kerana dah tentukan kan. Dan Nabi meletakkan tu semua dengan kehendak Allah. Betul. Masa apa dia nak bunuh Ali? Sebab Ali tu dia menggantikan Rasulullah saja. Kalau kita marah, kita kan tak dapat orang, tak dapat Nabi kan. Ya, dia tak tahu. Dia ingatkan Rasulullah kat situ, rupanya Ali. Gitu je lah. Kalau kali kemarahan tu Ali pun dibunuh walaupun dia tahu itu bukan Rasulullah. Kau maknanya mengikut cakap Rasulullah kan. Macam tu kalau ikut logiknya kan. Kalau ikut kan. Tapinya itu semua perancangan Allah. Jadi bila Syiah bangga-banggakan kata Ali berani lah apa semua. Itu maknanya itu semua dah dirancang oleh Allah. Dia bukan kerana Ali yang berkendakkan perkara tu kan. Ya. Itu orang Syiah tu yang dia apa tu orang panggil ni. Sekarang dah dapat dah satu pergambaran bahawa Syiah dah rasa itu betul perancangan Rasul. Tapi seronok betul lah cerita dia kan. Terperinci kita boleh dengar. Dulu kita dengar gitu-gitu je kan. Waktu kita belajar sekolah agama kan ini di bawah subjek tarikh tak sekomplit seperti apa ni Ustaz huraikan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki kita dapat dengar kan? Rezeki betul. Ya. Alhamdulillah kita bersama Jin Ai. Ilmu yang dapat banyak. InsyaAllah. Okey, kita dah nak masuk maghrib sekejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kuliah maghrib pengiran Nur Azam. InsyaAllah. Tak apa nak mohon keluar. Kita jumpa lagi malam insya-Allah. Jom. Dah nak maghrib. Mas. Ya. Mas. Ya. Kak Ros nak dengar ni. Kak Ros nak dengar dia punya ni recording dia. Sebab Kak Ros keluar tadi. Jap. Tengok. Lupa nak stop recording. Sebaik Kak Ros sebut. Kak Ros keluar tadi dengar separuh je. Tu pun dengar tak dengar. Itulah tengok mana Kak Ros ni. Tadi siapa masuk tadi? Admin Masuk. siapa?